Radio Televisyen Brunei sedang melaksanakan kajian penonton 2016. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kaji selidik ini. Responden yang menjawab soalan kaji selidik dengan lengkap akan berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik. Terma dan syarat penyertaan terbuka kepada rakyat negara Brunei yang berusia 15 tahun ke atas sahaja. Setiap peserta layak untuk menyertai dan menang sekali sahaja. Pemenang akan dihubungi oleh pihak Radio Televisyen Brunei. Keputusan panel pemilihan pemenang adalah muktamad. Tarikh tutup penyertaan 20 Disember 2016, hari Selasa sebelum 4.30 minit petang. Bagi mendapatkan borang kajian penonton 2016, sila layari laman sesawang rasmi RTB www.rtb.gov.bn atau melalui Facebook rtb.bn, RTB News dan RTB Media Baru. Untuk berjaya, generasi penerus perlulah berwawasan dengan melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Di antara cabaran itu ialah memelihara keamanan, suatu kurnia daripada Allah yang pada sekian lamanya telah kita nikmati bersama-sama. Dengan adanya keamanan tersebut, maka dapatlah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh selesa serta dapat juga menyusun dan melaksanakan pelbagai rancangan kemajuan sehingga kemudiannya hasilkan buah yang lazat berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dianku Mazdanawati, Pengiran Haji Merali bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kejayaan dan keberkesanan program bimbingan literasi dan numerasi memerlukan kerjasama padu pelbagai pihak. Golongan wanita perlu merebut peluang kemudahan menguruskan perniagaan melalui penggunaan teknologi canggih. Kolaborasi dalam beberapa buah jabatan berlainan di Kementerian Pendidikan merupakan salah satu unsur-unsur penting bagi kejayaan dan pelaksanaan berkesan program bimbingan literasi dan numerasi. Menurut Menteri Pendidikan, matlamat keseluruhan program tersebut dibentuk daripada rangkuman 3 objektif berkaitan, iaitu Objektif Wawasan Brunei 2035 bagi memiliki rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. 7 inisiatif utama Kementerian Pendidikan dan objektif program itu sendiri. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman mengetengahkan perkara tersebut semasa melancarkan program bimbingan literasi dan numerasi bagi pengambilan dan pengurusan guru-guru khas dan ketua guru-guru khas bagi bahasa Inggeris dan matematik pagi tadi. I understand that one of the challenges faced by the project team during this inception period was collecting relevant data on students' performance, either on students' performance or teachers' performance. We do not have centralized data management system, unfortunately. I hope relevant departments
who are in charge of this data could work together to find a solution to overcome this problem, because we will be relying heavily on this data to see the progress for us to be able to give appropriate and effective support to our teachers and students. Similarly, heads of clusters, school leaders and teachers of English and mathematics need to be on the same page and must support this transformation to ensure the three goals that I have mentioned are achieved. The school community, including parents and guardians, also play an important role in supporting this program. Program tersebut merupakan pendekatan baharu dan inovatif yang akan mengubah cara-cara pengajaran literasi dan numerasi bagi semua sekolah di negara ini. Bagi memastikan program berkenaan menyokong pelaksanaan SPN 21 dan standard literasi dan numerasi, projek itu telah dimajukan secara kolaborasi oleh Education Development Trust yang dikenali di negara ini sebagai CFBT dengan Kementerian Pendidikan. Sepanjang tempoh 2 tahun setengah, 60 orang guru bimbingan antarabangsa akan bekerjasama langsung dengan para guru yang dikenal pasti secara sesi bimbingan seorang kepada seorang. Program akan bermula pada 3 hari bulan Januari depan. Juga hadir di majlis pelancaran Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong menjadi tumpuan majlis dikir rombongan Kementerian Pendidikan yang meneruskan majlis tersebut dari masjid ke masjid. Majlis lewat petang kemarin itu sempena menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indro Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Majlis diikuti dengan bacaan dikir Syarafil Anam oleh warga Kementerian Pendidikan dan para jemaah masjid. Juga hadir Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Dr. Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, berlepas meninggalkan negara bagi menghadiri pertemuan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIM sekali ke-17 yang akan bermula esok di Malaysia. Pertemuan merupakan forum serantau yang dianggotai oleh keempat-empat negara yang bergerak atas dasar keagamaan bagi menjaga kebajikan umat tanpa mencampuri politik negara masing-masing. Pada pertemuan yang bertema Hak Asasi Manusia dari Perspektif Islam, negara Brunei Darussalam akan membentangkan 2 kertas kerja iaitu Hak Asasi Manusia dan Bidang Kerjasama Memperkasa Kehidupan Beragama. Sebelum itu, mesyuarat di peringkat pegawai-pegawai kanan kali ke-41 telah diadakan. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lila Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Sesi perbincangan Perhimpunan Wanita Sedunia bagi Brunei Darussalam mengutarakan kemudahan menjalankan perniagaan melalui penggunaan teknologi canggih. Laporannya menyusul selepas ini. Penggunaan teknologi canggih penting dalam dunia perniagaan dan perusahaan ketika ini. Melalui penggunaan teknologi seumpama itu, ia dapat memberi kemudahan dalam pendedahan dan kemudahan pasaran sekaligus kemudahan keuangan. Justru golongan wanita terutama pengusaha perlu merebut peluang tersebut. Pandangan tersebut disuarakan oleh 2 orang pengusaha wanita berjaya, seorang dari negara Brunei Darussalam, Dayang Haslina binti Taib, dan seorang lagi dari Jepun, Yuri Tazawa, semasa ditemui pada Perhimpunan Wanita Sedunia WAW 2016 bagi Brunei Darussalam petang tadi. I think once you have market access, once you actually have the exposure of markets without having to actually
be too expensive to cross that barrier, I think you can become successful, because the rest of it, get access to finance, once there is a demand, it follows through. This is the reason why this talk today is really important, using technology to actually access the market. 日本ではブルネイのことをまだ知らない人もまだ多い。If you use the internet, you can broaden your business to the world. So maybe now Brunei has one huge industry, which is oil. But if you start using internet more, you can utilize more chances and then broaden your markets to the global. 特にインターネットで And then also by using women's power. Dengan tema Women and Innovation Crossing the Glass Border, WAW 2016 menghimpunkan lebih 100 pengusaha wanita tempatan dan antarabangsa. Semasa sesi perbincangan, Puan Yang Terutama Noriko Iki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun, dan Puan Yang Terutama Marina Bilaka, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, mengongsikan mengenai peluang-peluang yang boleh diterokai oleh golongan wanita, terutama dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Peranan wanita dalam pembangunan ekonomi melalui tunjang inovasi dan teknologi serta tanggungjawab terhadap keluarga bukan penghalang untuk wanita berjaya dalam perniagaan, dihuraikan oleh Dayang Haslina dan Yuri Tazawa. Juga hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlela binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perhimpunan dianjurkan oleh Kedutaan Jepun dengan kerjasama Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Lebih 100 pasukan yang merangkumi 12,000 orang peserta akan mengambil bahagian dalam perhimpunan sempena Maulidur Rasul di Ibu Negara minggu depan. Laporannya seketika nanti. Berikut adalah aliran proses pembayaran kerajaan. Bagi setiap pembekalan barangan atau perkhidmatan kerja, pembekal hendaklah menerima dokumen iaitu purchase order daripada Treasury Accounting and Financial Information System (TAFIS) yang dikeluarkan oleh kementerian atau jabatan berkenaan. Dokumen tersebut akan memberikan kepastian kepada pembekal bahawa pengurusan pembelian telah dimasukkan ke dalam TAFIS dan peruntukan bagi membayarnya adalah tersedia. Apabila pembekal menghadapkan invoice tuntutan kepada kementerian atau jabatan berkenaan, invoice tersebut akan dimasukkan ke dalam invoice tracking system dan pembekal akan menerima slip pemberitahuan notification slip. Invoice seterusnya akan diserahkan ke bahagian kewangan di kementerian atau jabatan berkenaan untuk diluluskan oleh pegawai pengawal iaitu first approver dan seterusnya dihadapkan ke jabatan perbendaharaan untuk diluluskan oleh pegawai kewangan iaitu second approver. 4 acara sukan akan disertai oleh kontingen negara dalam kejohanan sukan Persahabatan BIM-IAGA ke-9 yang bermula esok di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Kontingen negara seramai 21 orang peserta dan pegawai Ketemasya Sukan selama seminggu itu bertolak pagi tadi. Hadir bagi mengucapkan selamat belayar, Datuk Paduka Dr. Awang Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menurut Chef Dimission kontingen negara ke kejohanan tersebut, para atlet telah membuat persiapan awal dari segi mental dan fizikal termasuklah kesihatan. Persiapan-persiapan berdasarkan daripada program latihan yang telah pun dijadualkan oleh para jurulatih, dan insyaAllah dengan adanya persiapan-persiapan ini kontingen negara akan sudaya upaya memberi cabaran ataupun saingan kepada kontingen-kontingen yang akan menyertai sukan Persahabatan BIM-IAGA. Setiap pasukan dan peserta yang akan menyertai perhimpunan dan perarakan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara disarankan agar dapat memberikan komitmen padu bagi memastikan acara tersebut berjalan lancar dan sempurna.
Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama membuat saranan tersebut semasa sesi taklimat bersama ketua-ketua pasukan, perhimpunan dan perarakan pagi tadi. Awang Haji Harun bin Haji Junid berkata kira-kira 12,000 orang peserta dari lebih 100 buah pasukan akan menyertai perhimpunan dan perarakan peringkat negara tahun ini. Beberapa buah agensi yang berkaitan juga menyampaikan taklimat termasuk dari aspek format perarakan, keselamatan dan perubatan. Perhimpunan dan perarakan sambutan Maulud akan diadakan serentak pada 12 hari bulan ini. Perhimpunan peringkat negara tertumpu di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Juga hadir Awang Ruslan bin Haji Tajaah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Menyusul selepas ini, mesyuarat Majlis Rangkaian Penglibatan Komuniti Universiti Asia Pasifik yang diadakan di Bandar Seri Begawan. Teruskan bersama Berita Nasional. With this level of engineering, it's a performance machine. With this degree of intelligence, it's a supercomputer. With this grade of protection, it's a fortress. And with this standard of luxury, it's an oasis. Introducing the completely redesigned E-Class. It's everything you need it to be, and more. Mercedes-Benz, the best or nothing. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your is good. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Limbah teh limau asli. Jenama A. Beriza sahaja. Ekstrak teh. Poka. Jus limau asli. Daun teh asli. Poka Ice Lemon Tea, pilihan yang sebenarnya untuk Auda. Poka. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 20 tahun untuk hari ini dan generasi seterusnya. Smart thinking. Smart living. Smart connections. Helping you grow. Getting more out of life. Baiduri Smart Executive. Together with you. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your is good. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Assalamualaikum. Kami ini menelpon bus kita untuk memberitahu yang bus kita telah memenangi hadiah sebanyak RM10,000. Tipunya tu? Untuk mengambil hadiah ini, kami memerlukan beberapa maklumat daripada bus kita sebagai pengesahan. Mana ada tu? Apa nama penuh bus kita? Sama nombor bank akaun bus kita untuk kami transfer duit ini? Ini adalah satu penipuan. Jangan sesekali memberikan maklumat peribadi Auda kepada orang yang tidak dikenali. Wi-Fi.
Share, stay connected, and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. Jarang pulang jua aku memakai, tapi masih jua membayar bulanan tu. Kalau boleh, ikut mileage kereta tu lah, lagi baik. Kereta besar tapi bayaran murah, lagi pisai. Hello, siok tu. Kalau habis deposito dibelikan, dapat duit itu kegunaan lain gerang. Kalau tak ada orang mengambil kereta itu, alangkah baiknya kan untuk disabis siok jua. Membayar berQR tu bari malas. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Sejak menjadi ahli rangkaian penglibatan Komuniti Universiti Asia Pasifik APUSEN pada tahun 2012, pelbagai pengalaman telah diperolehi Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. APUSEN merupakan antara rakan kongsi Kupu SB dalam memajukan misi dan visi sebagai sebuah universiti bagi rakyat Brunei. Berucap semasa mesyuarat Majlis APUSEN Serantau kali ke-9, pemangku rais Kupu SB menggariskan selain dari kebertanggungjawaban dalam kedua-dua bidang akademik dan intelektual, Kupu SB juga memberi keutamaan kepada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dr. Haji Adnan bin Haji Besar berkata, Kupu SB membentuk satu program kurikulum yang baharu dengan menyelaraskan pencapaian akademik dan pembangunan kepribadian penuntut melalui program co-kurikulum yang lebih relevan dan praktikal. Kupu SB menurutnya telah memperkenalkan satu pendekatan dengan sekurang-kurangnya satu aktiviti kebajikan sosial oleh setiap penuntut pada setiap semester. Mesyuarat kali ini dihadiri oleh 12 perwakilan dari beberapa universiti dan pertubuhan bukan kerajaan di rantau Asia Pasifik. Mesyuarat yang diadakan di Kolej Universiti berkenaan diselajurkan dengan penyerahan jawatan Presiden yang baharu. Perniagaan dan kepentingan pelaburan antara bidang yang berpotensi untuk diterokai oleh Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kebangsaan Brunei DPPKB dan Dewan Perniagaan dan Industri Kuwait. Peluang kerjasama tersebut dibincangkan semasa dialog perniagaan antara kedua-dua buah negara Dewan Perniagaan petang tadi. Semasa sesi dialog, kedua-dua belah pihak mengongsikan peranan dan usaha yang dilaksanakan. Datuk Paduka Haji Hamdillah binti Haji Abdul Wahab, Penasihat Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB, merangkap DPPKB. Dalam ucapannya antara lain menjelaskan, sesi dialog merupakan salah satu ramuan penting bagi membina rangkaian yang berdaya tahan dalam menghadapi cabaran ekonomi yang bergantung kepada hasil minyak. Tuan Shihab Al-Taufiqi, Pengarah Pendaftaran Dewan Perniagaan dan Industri Kuwait, menyuarakan kesediaan untuk bekerjasama dalam menerokai peluang perniagaan dan perusahaan antara kedua-dua belah pihak. Ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Industri Kuwait berada di negara ini bagi menghadiri sesi ketiga jawatankuasa bersama antara Kuwait dan negara Brunei Darussalam bagi ekonomi dan kerjasama teknikal selama 2 hari. Bekalan elektrik di beberapa kawasan di daerah Tutong akan terganggu mulai hari Rabu. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang, hujan atau hujan berpetir berasingan. Cuaca pada malam ini hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman manakala keadaan sebahagian berawan bagi kawasan-kawasan lain. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat berterusan terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit ke sederhana di paras 0.6 hingga 1.2 meter. Angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Pagi esok pula cuaca pada amnya sebahagian berawan. Keadaan laut berombak sedikit ke sederhana di paras 0.6 hingga 1.2 meter. Manakala angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Petang esok pula cuaca cerah bagi kawasan pesisiran manakala hujan atau hujan berpetir mula berlaku di kawasan pedalaman pada lewat petang. Keadaan laut berombak sedikit ke sederhana di paras 0.6 hingga 1.2 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya dengan Kumas Dinawati, Pengiran Haji Merali. Berita utama dunia malam ini. Dua pemimpin dunia meletak jawatan. Perjuangan kumpulan Taliban akan lumpuh tanpa sokongan Pakistan. Kita mulakan dengan pengumuman mengejut Perdana Menteri New Zealand untuk meletak jawatan. Tuan John Key yang mendapat sanjungan atas kepimpinan ekonominya selepas krisis keuangan dunia mengumumkan keputusan untuk mengundur diri dari bidang politik. Alasannya sudah tiba masanya beliau menarik diri setelah 8 tahun menerajui pentadbiran.
Bekas peniaga mata wang Merrill Lynch, Tuan K menyifatkan keputusan sebagai tindakan yang paling sukar dalam hidupnya. Beliau berkata belum ada perancangan mengenai masa depan selepas meletak jawatan. Namun berucap kepada wartawan, beliau berkeinginan untuk kekal dalam parlimen selama yang boleh demi Parti Kebangsaan Berhaluan Tengah yang dipimpinnya bagi mengelak pilihan raya kecil untuk merebut jawatannya. This has been the hardest decision I've ever made, and I don't know what I'll do next. But for me, this feels the right time to go. It gives the Cabinet and caucus plenty of time to settle in with a new leader before heading into the next election. Parti Kebangsaan akan mengadakan mesyuarat pada 12 hari bulan ini bagi memilih ketua parti baharu. Ketika keputusannya tersebar dalam sosial media, Tuan K menegaskan beliau bukannya orang politik berkarya. Susulan pengumuman yang tidak diduga itu, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan New Zealand, Bill English, dilihat sebagai calon utama bagi menyandang jawatan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Bill English berkata beliau sedang mempertimbangkan untuk bertanding bagi jawatan yang dilepaskan oleh Perdana Menteri John Key. Pembuangan undi Parti Kebangsaan dijadualkan pada 12 Disember dan Tuan Key menyatakan sokongan yang padu terhadap Bill English sekiranya beliau memutuskan untuk bertanding. Jika dipilih, besar kemungkinan Tuan English akan terus melaksanakan kebanyakan dasar utama pentadbiran K. Timbalan Perdana Menteri yang berusia 55 tahun itu adalah seorang tokoh politik veteran yang sebelumnya bertugas sebagai penganalisa polisi di Jabatan Perbendaraan. Beliau juga merupakan tokoh yang bertanggungjawab memulihkan ekonomi New Zealand tahun lalu. Di Australia, Perdana Menteri Malcolm Turnbull berkata beliau terkejut dengan pengumuman rakan rapat seperjuangannya. John Key is one of the most outstanding national leaders in the world today. He has done an extraordinary job for New Zealand. He is somebody that all of us right around the world, leaders in countries large and small, draw inspiration from. Sama juga halnya di Itali, Perdana Menteri Matteo Renzi mengumumkan keputusan untuk meletak jawatan selepas mengalami kekalahan besar dalam pungutan suara mengenai pelannya untuk membuat pembaharuan terhadap rang perlembagaan negara. Tuan Renzi berikrar untuk mengundur diri jika rakyat Itali menolak pelan beliau untuk mengurangkan peranan Dewan Tinggi Senat dan menarik balik kuasa dari pihak berkuasa serantau. Menurut laporan, anggaran keputusan undi yang menyokong pembaharuan hanya 42 ke 46% berbanding sekitar 60% undi yang memilih untuk menolak. Keputusan dijangka meningkatkan ketidaktentuan politik di negara ekonomi ketiga terbesar di zon Eropah. Semua tinjauan pendapat sejak bulan lalu meramalkan Tuan Renzi akan tewas dalam undi dan ahli-ahli Parti Demokratik berkata mereka mungkin akan mengadakan pilihan raya tahun depan jika ianya berlaku. Penggal Parlimen sekarang berakhir pada Februari 2018 dan Presiden Sergio Mattarella boleh meminta Tuan Renzi untuk meneruskan kepimpinannya sehingga tarikh berkenaan walaupun peletakan jawatan diserahkan. Keputusan Tuan Renzi meletak jawatan menandakan musim ketidaktentuan politik Itali. Beliau akan meminta Mattarella untuk melantik kerajaan baharu. Secara teorinya, beliau dapat memenangi undi yakin di Parlimen sama ada menerusi parti majoriti atau dengan sokongan lain yang termasuk parti Forza Italia pimpinan Silvio Berlusconi. Beberapa nama tokoh sedang dicalonkan termasuk Menteri Kewangan Piercarlo Padoan dan Ketua Senat Pietro Grasso. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berkata pejuang Taliban mungkin tidak akan bertahan selama sebulan jika ia kehilangan perlindungan di kejiranan Pakistan. Beliau juga menggesa Pakistan untuk menguasai kawasan kumpulan itu daripada memberikan bantuan keuangan kepada Kabul.
Ucapan Tuan Ghani itu dibuat semasa satu persidangan antarabangsa di Amritsar, India, tidak jauh dari sempadan Pakistan dan menyatakan ketegangan semakin meningkat dengan Pakistan selepas Tuan Ghani sebelum ini cuba untuk memperbaiki hubungan dengan Islamabad sejak beliau menjadi presiden pada tahun 2014. As Mr. Kakut. Keupayaan Taliban melancarkan serangan berprofil tinggi di Kabul, Afghanistan telah meningkatkan tekanan kepada kerajaan sokongan barat Tuan Ghani untuk memberikan keselamatan lebih baik. Tahun lalu Afghanistan mengalami angka korban tertinggi dalam kalangan orang awam dan anggota tentera seperti yang dikatakan oleh Presiden Ghani yang berucap di persidangan Heart of Asia yang bertujuan untuk mencapai perpaduan dalam membantu bagi menstabilkan negaranya. Presiden Palestin Mahmud Abbas masih kukuh menguasai pergerakan Fatah pimpinan beliau dalam satu pilihan raya yang mana keputusan akhir menunjukkan penyokong setianya kekal menguasai badan tertinggi yang membuat keputusan. Penganalisis politik Palestin berkata keputusan undian yang dilakukan Sabtu lalu semasa Kongres pertama Parti Fatah selama 7 tahun telah menunjukkan tiada perubahan dalam dasar untuk menyelesaikan isu dengan Israel. Mesyuarat dilakukan susulan kemenangan Tuan Donald Trump dalam pilihan raya Amerika Syarikat yang dikatakan rakyat Israel akan memihak negara mereka bagi pembangunan di tanah Palestin. Rundingan damai Palestin-Israel terbantut sejak tahun 2014. Selepas Kongres tersebut, Suruhanjaya Tengah Baharu akan bermesyuarat dan memilih dari kalangan ahlinya sebagai timbalan kepada Tuan Abbas. Dalam beberapa bulan seterusnya, orang yang dilantik juga berkemungkinan disahkan sebagai Ketua Timbalan Suruhanjaya Eksekutif PLO dan dikatakan berpeluang untuk menggantikan Tuan Abbas pada masa akan datang. Teruskan bersama kami untuk mengikuti lebih banyak berita antarabangsa selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Tentera khas Iraq bertempur untuk mengusir puluhan anggota IS dari Timur Mosul dalam pertempuran sengit dengan pengunduran militan. Pihak tentera juga membawa bekalan bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat peperangan. Dalam siri serangan balas sejak malam Jumaat lalu, pemisah IS melancarkan serangan ke atas tentera elit Iraq di Timur Mosul dan menyerang pasukan keselamatan di selatan dan barat bandaraya tersebut. Dua anggota IS juga dikatakan cuba melancarkan serangan ke atas kem tentera di barat wilayah Anbar, namun polis dan tentera berkata penyerang berjaya dibunuh sebelum sempat melakukan serangan.
Pegawai Iraq menyatakan mereka terus meraih kawasan dalam operasi menentang IS yang ketika ini masih menguasai kira-kira 3/4 bandaraya Mosul. Bagaimanapun akibat serangan balas yang sengit, kempen ketenteraan dijangka berterusan sehingga tahun depan. Ia juga mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk setempat dan kumpulan bantuan bagi jutaan penduduk yang masih berada di bawah kawasan tawanan IS. Tentera Iraq berkata sekurang-kurangnya 1,000 anggota IS telah terbunuh semasa pertempuran, sementara penasihat kerajaan menganggarkan kumpulan berkenaan kini mempunyai kira-kira 4,000 anggota di Mosul. Dalam perkembangan lain, tentera Syria mengumumkan kemarahan baharu termasuk menguasai laluan jalan menuju lapangan terbang antarabangsa Aleppo yang terletak 10 km dari pusat bandaraya itu. 4 tahun lalu, laluan strategik ini dirampas oleh pemberontak daripada penguasaan tentera. Menawan jalan akses menuju lapangan terbang akan memudahkan operasi ketenteraan di kawasan lapangan terbang dan membantu kempen ketenteraan yang masih berlaku di timur kejiranan bandar berkenaan. Tentera Syria dan sekutu juga membuat kemarahan menuju kawasan tawanan pemberontak di Old City Aleppo yang dikatakan sumber tentera akan berakhir dalam masa beberapa minggu. Menguasai semula seluruh Aleppo akan menjadi kejayaan terbesar buat Presiden Bashar al-Assad dalam peperangan yang tercetus dari bantahan pada tahun 2011. Kempen yang dijalankan oleh tentera dan sekutu di Aleppo merupakan salah satu peperangan paling ganas dengan ratusan orang dilaporkan terkorban dalam hanya beberapa minggu. Di Libya, wanita dan kanak-kanak yang melarikan diri dari tawanan IS dalam beberapa hari kebelakangan dibawa ke hospital berdekatan Misrata untuk menerima rawatan perubatan. Menurut jurucakap tentera Libya, lebih 50 kanak-kanak dan 15 wanita dibebaskan dari daerah Giza Bahria, Sirte sejak 3 ke 4 hari lalu. Pelbagai kecederaan dialami oleh kanak-kanak. Jumaat lepas, beberapa orang wanita melancarkan serangan nekat di Giza Bahria membunuh 4 tentera Libya yang memberikan mereka jalan untuk meninggalkan bangunan yang dikuasai IS. Tentera Libya dibantu oleh serangan udara Amerika Syarikat hampir menguasai sepenuhnya bandar Sirte, bekas kubu kuat IS sejak kempen ketenteraan dilancarkan lebih 6 bulan lalu. Sehingga 1 Disember lepas, tentera Amerika Syarikat telah melancarkan 470 serangan udara di Sirte sejak memulakan kempen udara mereka pada 1 Ogos lalu. Sekumpulan keluarga atau tebusan juga berjaya dibebaskan atau melarikan diri dari IS sejak minggu-minggu kebelakangan, walaupun sebahagian pendatang dari Sub-Sahara Afrika ditangkap oleh IS semasa menyeberangi Libya. Kebakaran pada sebuah hotel mewah di tengah-tengah bandar Karachi meragut 11 nyawa dan mencederakan sekurang-kurangnya 75 yang lain. Laporan saksi berkata sebilangan tetamu hotel terjun dari tingkap untuk menyelamatkan diri. Kebakaran dikatakan bermula di dapur Hotel Regent Plaza dan menyebabkan sebahagian besar penghuni terperangkap di hotel-hotel atas bangunan. Hotel-hotel di tingkat-tingkat atas bangunan. Hotel Regent Plaza mempunyai lebih 400 buah bilik. Menurut laporan akhbar Dawn, sebilangan besar penghuni masih tidur semasa kebakaran berlaku. Sistem penggerak kecemasan dan pintu-pintu keluar kecemasan dikatakan tidak mencukupi. Sekurang-kurangnya 2 orang pemain kriket antarabangsa Pakistan adalah di antara tetamu yang mendaftar di hotel berkenaan dan mereka dilaporkan cedera ringan. Api dapat dibendung menjelang pukul 9:30 pagi waktu Karachi. Datuk Bandar Karachi memberitahu wartawan punca nahas belum dapat dipastikan dan sedang disiasat termasuk sama ada mangsa yang cedera adalah pelancong asing. Pesawat Emirates Airline A380 bertukar wajah selepas ianya dihiasi dengan 5 juta bunga dengan mengikut bentuk asalnya. Kerja-kerja kreatif ini melibatkan lebih 500,000 pokok bunga telah membawa Dubai mencatatkan satu lagi sejarah baharunya dalam buku rekod dunia jenis terbesar di dunia. Kerja menghias ini mengambil masa 180 hari dan kini dipamerkan di Taman Miracle Dubai.
Gubahan yang menakjubkan itu dilengkapi dengan lebih 5 juta bunga dan diserikan dengan pelbagai warna yang dihiasi di pesawat berkenaan termasuk logo dan bendera pesawat. Menurut kumpulan rekod dunia Guinness di Dubai, perhiasan tahunan ini lebih cantik dan indah daripada catatan di tahun-tahun yang lalu. Dubai telah banyak mencatatkan sejarah dalam buku rekod dunia Guinness termasuk menara tertinggi di dunia, lukisan terpanjang dan terbesar dan skarf terpanjang di dunia. Gubahan ini dipamerkan untuk selama 3 tahun. Perlumbaan akhir bot naga kebangsaan diadakan di Lengshui, wilayah Hainan, China dengan 36 pasukan di seluruh negara itu menyertai pertandingan yang diadakan selama 2 hari. Pasukan dikategorikan kepada profesional dan belia dengan jarak perlumbaan 100 meter, 200 meter dan 500 meter. Bot-bot dihiasi dengan ukiran kepala dan ekor naga. Untuk renungan kali ini dipetik kata-kata wasiat Al-Syahid Hassan Al-Banna. Berkenal-kenallah dengan tiap-tiap saudara Muslim yang ditemui walaupun ia tidak meminta untuk berbuat demikian kerana asas gerakan dakwah ialah berkasih sayang dan berkenal-kenalan. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.